Ekonomi negara bagi tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan positif 1.4% berikutan peningkatan berterusan dalam sektor bukan minyak dan gas sebanyak 4.5%. Manakala sektor minyak dan gas mencatatkan penurunan 2%. Peningkatan sektor bukan minyak dan gas didorong oleh peningkatan subsektor seperti pengangkutan udara diikuti oleh kewangan dan pembinaan. Manakala penurunan sektor minyak dan gas disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah, gas asli dan gas cecair asli LNG. Pada suku tahun keempat 2023, pada harga tetap, ekonomi negara mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK yang positif sebanyak 6.8% tahun ke tahun disebabkan oleh peningkatan sektor minyak dan gas dan sektor bukan minyak dan gas. Jumlah KDNK pada harga semasa RM5.5 bilion pada suku keempat 2023 berbanding RM5.7 bilion pada suku keempat 2022. Daripada jumlah KDNK tersebut, sektor minyak dan gas yang merangkumi aktiviti perlombongan minyak dan gas dan pembuatan gas cecair asli LNG menyumbangkan 47%. Manakala sektor bukan minyak dan gas yang mana termasuk aktiviti hiliran seperti pembuatan produk petroleum dan kimia menyumbang 53%. Sumbangan utama KDNK bagi suku keempat 2023 mengikut aktiviti ekonomi adalah sektor industri yang menyumbang 60.8%, diikuti sektor perkhidmatan 38.3% dan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan 0.9%. Laporan penuh KDNK suku tahun keempat dan tahunan 2023 boleh didapati di laman sesawang JPES melalui deps.mofe.gov.bn. Imbangan perdagangan bagi Disember 2023 pula mencatatkan lebihan sebanyak RM915.7 juta. Jumlah perdagangan pada tempoh yang sama mencatatkan RM2,130.7 juta berbanding RM2,292.3 juta pada November 2023. Ia disumbangkan oleh nilai ekspor sebanyak RM1,523.2 juta dan nilai import sebanyak RM607.5 juta. Ekspor pada bulan Disember 2023 bernilai RM1,523.2 juta. Bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan Disember 2023 adalah Australia, diikuti oleh Republik Rakyat China dan Singapura dengan komoditi ekspor terbesar adalah bahan api galian dan bahan kimia. Manakala import pada Disember 2023 bernilai RM607.5 juta. 5 komoditi import utama adalah bahan api galian, diikuti jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang keluaran kilang dan bahan kimia. Sumbangan terbesar rakan dagangan import dari Malaysia, Republik Rakyat China dan Australia dengan bahan api galian sebagai komoditi import terbesar. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Disember 2023 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di deps.mofe.gov.bn. Festival MSME Brunei Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta memupuk daya tahan dalam ekonomi negara. Dirasmikan di Bridex Jerudong, lebih 200 pengusaha tempatan menyertainya dengan pelbagai aktiviti menjadi pengisian festival.
PMKS juga berperanan melaksanakan teknologi penjimatan air, kecekapan tenaga serta melaksanakan penggunaan pembayaran secara dalam talian. Pelbagai produk hasil tempatan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, produk agri makanan dan tanaman hiasan serta makanan kering ditawarkan semasa gerai hujung minggu Pasar Kitani. Diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad di Pusat Agribisnes Rimba Gadong, Pasar Kitani merupakan anjuran Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bersempena Hari Kebangsaan ke-40, gerai Pasar Kitani diisikan dengan beberapa aktiviti. Antaranya taklimat mengenai pembiakan tampang pokok bunga. Aktiviti seumpamanya antara lain bertindak sebagai platform bagi para pengusaha dan peladang tempatan berinteraksi terus dengan orang ramai untuk mempromosikan hasil ladang masing-masing. ASG Farm Villani is our company agricultural farm based in Mentiri. So our main products are producing habanero and also local vegetables. So habanero ni is actually one of the top 5 spiciest chilies in the world lah kita. So kami tanam sendiri in our own farm, and then dari sana kami proses jadikan sambal. Yes, so we have sambal belacan habanero and also habanero sauce. So we have orange and red sauce. Yang kami bawa oyster mushroom dari Green Thumb, cherry tomato dari Bumi Agro, sama serunding dari Pendelandil. Semua yang saya bawa ni semua hasil sendirilah dari ladang sendiri, lokal punya. Mengusahakan ni lama sudahlah, dari 10 tahun yang lepas sudah di ladang yang disediakan oleh Jabatan Pertanian. Bengkel Projek Upskilling Tutong 2.0 dihasrat dapat meningkatkan tahap kemahiran keusahawanan dan kemahiran rangkaian perniagaan dalam kalangan usahawan belia. Dianjurkan oleh Kumpulan Village Brunei, bengkel 2 hari ini diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Serambangun, daerah Tutong. Lebih 20 usahawan belia berumur 21 tahun ke atas dari mukim-mukim di daerah Tutong menyertainya. Bengkel diisikan dengan modul-modul komprehensif merangkumi pelbagai aspek pembangunan perniagaan termasuk mengenai celik digital dan kewangan, keusahawanan, strategi pemasaran, perhubungan awam dan kerjaya bidang pelancongan. Kami mengupskill orang-orang yang di komuniti Tutong atau supaya diorang dapat skills yang relevan untuk membina bisnes diorang atau memajukan bisnes diorang, terdiri daripada digital literacy, financial literacy, networking, marketing sama macam mana diorang kan pitch kepada investors. Perkhidmatan penghantaran Gomamam diluaskan lagi ke kampung air. Majlis pelancarannya diadakan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja di Ibu Negara. Gomamam yang menawarkan perkhidmatan penghantaran melalui aplikasi Gomamam ke kampung air adalah yang pertama dilaksanakan di negara ini. Penghantaran tersebut menggunakan bot yang berdaftar dengan Gomamam. Awang Muhammad Farid Faisal bin Ali, pengasas syarikat FRD Woodcraft, sudah berkecimpung dalam bidang pertukangan kayu ini lebih 2 tahun. Walau bagaimanapun, pendedahan awal dalam seni pertukangan kayu ini sudah lama dikenalkan oleh ayahnya sejak kecil lagi. Selain meja dan kerusi, Awang Muhammad Farid juga boleh menghasilkan perabot seperti almari, rak mahupun cenderamata mengikuti jenis kayu dan saiz yang mengikut cita rasa penempah.
Perkhidmatan yang kami tawarkan adalah mengeluarkan hasil tangan daripada kayu yang customer order lah. Kira custom made lah tu sama ada ia pakai kayu saja kah ataupun campurkan kaca kah, macam-macam lah boleh buat. Sama kami ada juga membukakan repair service lah. So kalau kan meminta quotation sekiranya, bis kita ataupun customer boleh membagi sukatan, design ataupun design daripada kami, baru kami dapat membuat ia punya harga-harga tu lah. Kalau meja biasa, meja makan 50 ke 100.5 tu adalah. Ataupun lebih lagi daripada 100.5 ada je. Ikut basar sama desainnya je lah. Ikut customer request pulang. Macam kalau ia mau pakai, kalau ia mau yang durable and ringan, kami pakaikan pine wood ataupun featherboard. Sekiranya ia mau barat, kami pakaikan akasia ataupun paulownia itulah board. Ataupun kayu meranti Brunei pun boleh juga. Rata-rata maklum balas daripada pelanggan sangat memberangsangkan dan itulah yang menjadi pembakar semangatnya untuk terus berkarya. Dari segi cabaran, Awang Muhammad Farid juga tidak terlepas berdepan dengan pelbagai cabaran. Antara cabaran yang tidak dapat dilupakannya apabila bengkel yang dimilikinya mengalami kebakaran. Kalau cabaran, kalau akan diceritakan semuanya memang panjang lah. Tapi since ada satu pernah kejadian lah terjadi yang dapat dilupakan adalah kebakaran arah workshop ku ni. Pernah hangus je lah. Almost 70% lah hangusnya. Semua yang ku buat apa hangus, mesin-mesin ku hangus. Give up lah, down rasanya tiap mata. Lepas tu indong ku bercakap, baru ujian sedikit sudah aku rasa down lah. So buktikanlah hari indong ku yang barangan ni dapat ku buat lah. So supaya masa ni lah ia berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Perancangan FRD Woodcraft ni akan datang dalam masa terdekat ni. Kami akan membukakan tempahan lah untuk membuat sofa dan memperluaskan lagi ilmu dalam bidang menyimen, menyusun bata, menjahit besi, kaca. So soon kami boleh membuat home renovate lah, insyaAllah. Bagi para belia yang ingin berkecimpung dalam bidang pertukangan kayu atau apa sahaja bidang yang diinginkan, kunci utama adalah minat. Minat yang mendalam boleh menimbulkan rasa iski ataupun teruja untuk berkarya mahupun melakukan satu-satu pekerjaan itu dan menjadikannya sebagai satu pendapatan.